Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa semula melalui Google Meet ini, pelajar-pelajar tingkatan 2. Hari ini kita akan belajar tentang tata bahasa, iaitu kata ganti nama diri. Apa itu kata ganti nama diri? Kata ganti nama diri jika ditafsirkan bermaksud digunakan untuk menggantikan nama orang. Apabila kita berkomunikasi dengan orang lain, kita tidak akan menyebut nama kita setiap masa. Contohnya, kalau nama anda Amir, awak tak akan selalu sebut Amir dalam komunikasi ataupun dialog anda. Anda tidak akan kata Amir baru makan, Amir masih kenyang lagi. Selepas ini Amir akan mula mengulang kaji. Amir akan guna laptop dan buku. Awak tidak akan menggunakan perkataan ataupun nama anda pada setiap masa. Anda akan menggantikan nama anda dengan perkataan tertentu mengikut kesesuaian dengan siapa yang anda bercakap. Jadi anda akan ganti nama anda dengan perkataan-perkataan tertentu bersesuaian dengan sesiapa yang anda sedang berkomunikasi. Ya. Kata ganti nama diri ini dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua dan kata ganti nama diri ketiga. Senang nak ingat. Yang pertama, kedua dan ketiga. Okey, dapat setakat ini. Jadi kata ganti nama diri ini dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu diri pertama, diri kedua dan diri ketiga. Ini konsep dia untuk memudahkan anda memahami dan supaya tidak silap, dan anda boleh kategorikan ikut 3 jenis ini berdasarkan kepada gambar yang saya beri. Nampak tak gambar ni? Nampak. Ada berapa orang? Dua. Ya, betul. Dalam gambar ini ada 2 orang. Agak awak yang mana yang sedang bercakap? Di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Sebelah kanan. Dia pegang macam serombong pembesar suara tu kan. Dia sedang bercakap. Awak kena ingat untuk mengklasifikasikan diri pertama, kedua dan ketiga, awak bertumpu kepada siapa yang bercakap. Katakanlah orang ini yang bercakap ini, yang sebelah kanan ini, kita namakan dia A. Orang ini nama dia A. Apabila dia bercakap, ada tak orang dengar? Ada. Kan? Okey, orang yang dengar ini kita akan labelkan dia sebagai B. Bila si A bercakap dengan si B ini, maka dia akan gunakan perkataan tertentu untuk gantikan nama diri dia. Dan ini disebut sebagai kata ganti diri yang pertama. Okey, bahasa formal, kalau awak bercakap dengan mak, awak bercakap dengan guru, awak bercakap dengan orang yang lebih dewasa, awak akan guna apa? Awak akan gantikan nama diri anda sebagai apa? Saya. Ya, betul. Jadi saya di bawah kategori kata ganti diri yang pertama. Kalau awak bercakap dengan kawan pula, awak tak gunalah saya sebab saya ni bahasa yang lebih formal. Tapi kerana terlalu mesra dengan kawan, awak akan sebut nama awak sebagai apa? Awak ganti nama awak sebagai? Aku. Betul. Aku. Dalam penulisan, lagu, kalau awak cipta lagu ke, awak cipta sajak ke, awak akan guna satu perkataan sebagai ganti nama diri untuk anda. Iaitu apa? Yang lebih, orang kata bahasa lebih indah, perkataan yang lebih cantik. Kita guna apa? Kita tak guna ini dalam pertuturan tapi dalam penulisan, iaitu
kata ganti diri Daku. aku. Kalaulah tiba-tiba anda diberi peluang untuk berada di istana. Di hadapan anda sedang bercakap dengan seorang raja. Maka anda akan sebut diri anda sebagai apa? Pantik. Pandai. Iaitu perkataan patik. Dalam istana juga anda bercakap dengan orang-orang lain yang bekerja di istana. Anda bercakap dengan hulu balang yang ada di situ. Anda guna perkataan apa? Huruf H. Hamba. Pandai. Jadi setakat ini saya, aku, daku, patik dan hamba ialah kata ganti diri yang keberapa? Pertama. Yang pertama. Silap-silap hari bulan, anda yang duduk di atas singgasana. Siapa yang duduk di atas singgasana? Raja. Raja. Bila dia sebut diri dia di hadapan rakyatnya, dia gantikan nama diri sebagai Beta. beta. Kadang-kala kita bercakap mewakili kawan-kawan. Awak termasuk dalam kumpulan kawan-kawan itu. Mungkin awak berjumpa dengan guru, ada bercakap dengan guru. Jadi awak nak guna perkataan apa? Kata ganti diri nama apa? Ya, apa tu? Ya, betul. Kami. Dan satu lagi ialah Kita. ya, kita. Jadi inilah contoh kata ganti diri yang pertama. Apabila orang ini bercakap, dia akan gantikan. Bila kita bercakap, kita akan gantikan perkataan ini semua sebagai diri yang pertama. Faham tak setakat ni? Faham. Okey. Boleh ingat? Faham, boleh ingat. Alhamdulillah. Seterusnya, kata ganti diri yang keberapa pula? Kedua. Orang ini masih bercakap. Orang yang ini masih bercakap. Bila dia bercakap, dia gantikan juga si A ni, gantikan juga nama si B ni dengan perkataan tertentu. Yang disebut sebagai kata ganti nama diri kedua. Jadi si A ni akan tukar nama si B ni. Katalah si B ni nama dia Kasim. Dia takkan guna Kasim. Kenapa Kasim lambat? Kasim tak bangun lagi ke masa tu? Kita tak akan guna Kasim pada setiap masa. Kita akan gantikan perkataan Kasim ini dengan beberapa perkataan tertentu mengikut kesesuaian. Boleh bagi contoh? Kau. Okey, saya bagi panduan. Kalaulah guru bercakap dengan pelajar, guru akan guna perkataan apa? Dia. Tak, dia bercakap dengan seorang pelajar, dia akan gantikan huruf A. Kamu betul. Awak pun betul. Tapi bahasa yang lebih formal apa? Huruf A. Huruf A. Bahasa yang lebih formal. Seperti awak betul di perhimpunan. Dia lebih manis sikit lah. Kita guna huruf A. Ya? Pandai. Okey, dapat pun. Jadi yang pertama ialah anda. Ataupun si A ni sangat rapat dengan si B. Dia guna perkataan apa nanti? Huruf E. Engkau. Ya, pandai. Engkau. Atau yang awak sebut tadi huruf A. Rapat dengan awak. Awak. Ya, awak. Bahasa penulisan tadi daku. Kalau kita bercakap dengan orang lain, kita gantikan nama dia dengan apa? Untuk penulisan. Huruf T. Pandai. Tikau. Okey, selain daripada itu, huruf K. Kau. Kamu. Kalau dalam istana, kalau antara hang tuah bercakap dengan hang jebat, hang tuah akan gantikan nama hang jebat sebagai apa? Dua perkataan. Tuan hamba.
Ya, pandai. Tuan hamba ataupun kalau seorang raja, tuanku. Kan? Dan kalau orang ini, si A ni, dia bercakap dengan kawan-kawan dia yang lebih daripada seorang. Ataupun dalam bentuk kita bercakap dengan orang yang lebih, jumlahnya lebih besar. Huruf K. Kita. Kalian. Ya, betul. Kalian. Jadi ini ialah senarai kata ganti diri kedua, iaitu anda, engkau, awak, engkau, kamu, tuanku, tuan hamba dan kalian. Okey, sekarang kita akan beralih kepada kata ganti diri ketiga. Sama juga si A juga yang sedang bercakap, dia bercakap dengan si B. Tapi kali ini dia bercakap tentang orang lain. Orang yang tidak ada di situ. Yang kita kategorikan sebagai C. Bila si A bercakap dengan si B tentang si C, si A ni kan gunakan perkataan apa? Kita kata dia yang ketiga, dia sebut apa? Awak tahu tak? Dia. Bagus. Lagi lebih ringkas daripada dia apa? Huruf I. Huruf I. Ya. Ya, betul. Ia kalau digandingkan dengan benda, benda itu kepunyaan orang itu, dia akan letak perkataan apa di belakang benda tu? Oh, itu tudung apa? Ya. Tudung? Hidungnya. Ya, Tudung. betul. Ya. Kalau pula si A ni bercakap dengan si B tapi tentang seorang yang dihormati, seorang yang ada jawatan, seorang yang berusia. Ya, pandai. Beliau. Kalaulah si A bercakap dengan si B tapi tentang sultan, jadi si A ni akan guna perkataan Baginda. ya, baginda. Betul, baginda. Kalau si A bercakap dengan si B tetapi tentang jumlah orang yang banyak. Mereka. Betul, mereka. Jadi perkataan kata ganti diri ketiga ialah ia, nya, beliau, baginda dan mereka. Okey, faham sekarang ni? Okey. Okay, alhamdulillah. Tapi dalam peperiksaan, soalan itu kadang-kadang menguji kefahaman kita tentang tajuk ini. Anda kena tahu kesalahan tata bahasa yang melibatkan kata ganti nama diri yang pertama ini. Iaitu perkataan daku ni. Daku tidak boleh digunakan dengan sewenang-wenangnya. Daku ni ada cara untuk digunakan secara lebih tepat. Daku ni merujuk kepada diri sendiri. Apabila digunakan dalam tulisan atau nyanyian. Nak gunakan dalam nyanyian ataupun tulisan pun perlu ditulis sebelum perkataan yang berakhir dengan huruf N. Saya nak bagi contoh supaya anda lebih faham. Ini contohnya. Masih ingatkah engkau akan daku? Cuba anda lihat dalam ayat ini. Mana perkataan daku? Daku berada di hujung ayat. Tapi apakah perkataan yang kita jumpa sebelum perkataan daku? Perkataan apa ni? Akan. Akan ini berakhir dengan huruf apa ni? N. N. Daku ini boleh digunakan dalam penulisan jika perkataan sebelum itu berakhir dengan huruf apa ni? Huruf N. Kalau bukan huruf N, tak boleh guna daku.
Jangan daku dilupakan dalam hidupmu. Nampak tak perkataan daku? Di sini perkataan yang kedua ini ialah daku. Tapi apakah perkataan yang muncul sebelum daku? Perkataan apa ni? Jangan. Betul, jangan. Jangan berakhir dengan huruf apa ni? N. Berakhir dengan huruf N. Barulah daku boleh digunakan dalam ayat ini. Kalau perkataan sebelum ini tidak ada N di hujungnya, maka daku tak boleh digunakan dalam penulisan, dalam ayat. Yang ni pula. Contoh yang ketiga. Daku, perkataan yang kedua. Perkataan yang pertama ialah perkataan apa? Akan. Berakhir dengan huruf apa ni? N. Jadi bolehlah kita guna daku dalam ayat ini. Okey, seterusnya ada lagi. Ada lagi. Penggunaan dikau pula. Perkataan dikau. Dikau ni merujuk kata ganti diri kedua. Bukan yang pertama, diri yang dikau yang kedua. Sama juga macam tadi, boleh digunakan perkataan dikau jika perkataan sebelumnya berakhir dengan huruf N. Kita tengok contoh ini. Okey. Ibuku sungguh tertarik hati kepada dikau kerana pekertimu itu. Apa pendapat anda tentang ayat ini? Ayat ini salah atau betul? Salah. Wah, ada pelajar yang kata ayat ini salah. Apa alasan anda? Apakah justifikasi anda? Perkataan sebelumnya tak ada huruf N yang berakhir. Tahniah, hebat. Anda telah mengaplikasikan peraturan tata bahasa dalam menentukan ayat ini sama ada salah atau betul. Sebelum perkataan dikau di sini ada perkataan kepada. Kepada ini berakhir dengan huruf apa ini? N. A, bukan N. Oleh kerana bukan berakhir dengan N, maka ayat ini ialah ayat yang salah. Ayat ini salah. Jadi bagaimana anda nak betulkan ayat ini? Anda boleh betulkan ayat ini dengan menukar perkataan kepada ini kepada perkataan yang berakhir dengan huruf N. Jadi ganti dengan perkataan apa? Akan. Ya, anda akan gantikan dengan perkataan akan. Jadi bila ada N ini sebelum perkataan dikau, maka ayat ini betul. Dalam peperiksaan akan diminta anda tetapkan sama ada ayat-ayat itu betul ataupun salah. Seterusnya, tak perlu salin. Sekali ada latihan baru buat latihan. Sekarang ini kita sedang mempelajari secara keseluruhan dahulu. Ibu memanasi daku kuah laksa semalam. Apa pendapat anda tentang ayat ini? Salah. Kenapa salah? Tak ada huruf N. Dengan huruf N. Pandai. Alasan yang tepat sekali. Peraturan awak tadi menyebut tentang peraturan tata bahasa. Daku ni boleh digunakan dengan syarat perkataan sebelumnya kena berakhir dengan huruf N. Tapi memanasi berakhir dengan huruf apa ni? I. Huruf I. Jadi ayat ini kategori salah. Bagaimana kita nak betulkan ayat ini? Ada cadangan tak? Memanaskan. Okey, cerdik. Anda memang cerdik. Jadi kita tukar perkataan memanasi kepada perkataan memanaskan. Bila kita letak akhirankan, dia berakhir dengan N dah sekarang ini. Baru ayat ini betul. Baru perkataan daku boleh digunakan. Jadi betul lah ayat ini. Ya. Okey. Seterusnya.
Sekarang kita akan melihat kesalahan kata ganti nama diri kedua. Ya, apa yang menyebabkan kata ganti diri yang kedua ini menjadi salah? Selalunya anda kena guna padanan yang sesuai. Bila bercakap tadi, kita kena guna perkataan kata ganti diri yang pertama dan yang kedua itu dengan betul sebab ada padanan yang sesuai. Contohnya, kalau dalam ayat itu ada aku, orang itu guna aku bila dia bercakap, maka orang yang mendengar tadi dia akan gantikan dengan perkataan apa? Engkau. Engkau. Aku ini gandingan yang sesuai ialah engkau. Kalau digunakan perkataan saya, macam cikgu dia guna perkataan saya atau awak guna perkataan saya, gandingan yang sesuai untuk kata ganti diri yang kedua ialah kamu, awak, anda dan kalian. Ini gandingan yang sesuai. Kalau kata ganti diri yang pertama digunakan sebagai hamba, gandingan yang sesuai ialah apa? Dia akan sebut orang yang bercakap dengan dia ialah tuan hamba. Dan kalau patik, seorang rakyat bercakap dengan seorang raja, dia guna patik, jadi gandingan yang sesuai ialah apa? Tuanku. Tuanku. Jadi anda kena tahu gandingan ini. Kalau salah gandingkan dua perkataan ini, maka ayat akan menjadi salah. Okey, kita lihat pula yang ayat ini. Padanan tadi. Sesuai tak padanan ini? Sesuai. Saya akan datang ke rumah engkau pada petang esok. Saya, bahasa yang lebih formal, tapi kata ganti diri yang kedua digunakan perkataan engkau. Sesuai tak sesuai? Tak sesuai. Tak sesuai. Okey, jadi ayat ini jadi salah lah. Bila tak sesuai gandingannya, ayat ini ayat yang salah. Untuk betulkan, kita nak tukar engkau ni sesuai dengan kata ganti diri yang pertama apa? Awak. Kalau engkau, kita guna aku sebagai kata ganti diri yang pertama. Aku akan datang ke rumah engkau pada petang esok. Baru ayat ini menjadi betul. Yang ni macam mana? Saya, kata ganti diri yang pertama. Saya akan datang ke rumah kamu. Digandingkan saya dengan kamu. Macam mana? Betul ke salah? Betul. Siapa setuju betul? Saya. Setuju betul? Saya. Okey, kalau macam itu, ayat ini menjadi betul. Menjadi betul. Okey, kita lihat seterusnya. Kesalahan kata ganti diri ketiga pula. Ketiga ni, penggunaan tidak sesuai. Boleh tak matikan mikrofon sekejap? Semua matikan mikrofon. Saya nak terangkan dulu. Okey, kata ganti diri ketiga selalunya kesalahannya kerana penggunaan tidak sesuai. Apa yang dimaksudkan dengan tidak sesuai ini? Contoh yang pertama, Encik Kamarul pengurus di sini. Sekarang dia sedang berkursus di Pulau Pinang. Mana kata ganti diri yang ketiga? Dia. Adakah dia ini sesuai untuk digantikan nama Encik Kamarul? Bercakap tentang Encik Kamarul sebagai pengurus di sebuah syarikat, kita gantikan dengan perkataan dia. Sesuai ke tidak? Tak. Tidak sesuai. Bila tidak sesuai, maka ayat ini ayat yang salah. Untuk betulkan ayat ini, kita nak tukar dia itu kepada perkataan apa yang lebih sesuai? Beliau. Pandai. Kita gunakan beliau. Encik Kamarul pengurus di sini. Sekarang beliau sedang berkursus di Pulau Pinang. Bila anda ganti je dengan kata ganti diri ketiga yang lebih sesuai, maka ayat ini menjadi betul. Ya. Okey, seterusnya kita lihat contoh lain.
Contoh yang kedua. Kata Kamarul, masih lagi guna perkataan Kamarul. Ni Kamarul lain pula. Kata Kamarul, mak, aku memohon maaf atas kekasaran semalam. Dia Salah. bercakap dengan mak dia dan dia guna perkataan apa? Kurang ajar. Aku. Dia nak minta maaf. Tapi dia minta maaf dengan cara yang apa? Yang tidak sopan. Jadi aku tu salah. Perlu digantikan dengan perkataan apa yang lebih sesuai? Saya. Ya, betul. Encik Kamarul, kata Kamarul, mak, saya memohon maaf atas kekasaran semalam. Mak buat ini muka baru pelik nanti betul. cikgu. Itulah mak nanti mak lagi marah lah sebab menggunakan perkataan yang tak betul. Okey, baik. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Wah, ini apa pula? Aduh. Kata penceramah tu, dia kata apa? Aku akhiri majlis ini dengan ucapan terima kasih. Alamak, penceramah guna perkataan apa? Aku. Sesuai ke aku? Seorang penceramah di majlis yang formal, majlis ilmu, dia guna perkataan aku. Sesuai tak sesuai? Tidak sesuai. Jadi macam mana nak ganti? Apa nak guna perkataan kata ganti diri yang pertama apa? Nak ganti aku ni. Ya, betul. Saya akhiri majlis ini dengan ucapan terima kasih. Kata penceramah itu. Baru ayat ini kategori yang betul. Okey, kita lihat contoh seterusnya, iaitu contoh yang keempat. Amaran diberi kepada mereka-mereka yang datang lewat ke sekolah. Salah. Ya, betul. Salah ayat ini. Kenapa salah? Sebab mereka tu dah banyak ada itu. Mereka ni dikategorikan sebagai kata majmuk. Iaitu kata yang sudah banyak, menunjukkan bilangan yang banyak. Satu mereka pun dah boleh jadi 100 orang. Dah boleh jadi 1000 orang. Jadi tak payahlah digandakan menjadi mereka. Jadi ayat ini salah. Kita guna satu mereka sahaja. Baru ayat ini menjadi betul. Okey, kita sambung dengan contoh seterusnya. Contoh yang kelima. Apa kesalahan dalam ayat ini? Siapa nak beritahu saya? Apa yang salah? Kata ganti diri ketiga, yang mana yang salah? Mereka. Mereka. Mereka ini ditujukan kepada perkataan apa? Untuk manusia. Manusia. Ya, mereka ini sepatutnya digunakan untuk manusia. Tapi dalam ayat ini, mereka ini membawa maksud apa? Mereka ini mewakili perkataan apa? Diterangkan tentang perkataan apa? Mereka juga berwarna kuning. Apa yang berwarna kuning? Kucing. Kucing. Adakah kucing manusia? Kucing bukan manusia. Jadi kata ganti diri ini tidak boleh digunakan untuk menggantikan haiwan, binatang. Kita tak guna dia, kucing saya sakit, dia tak makan. Tak boleh guna dia untuk kucing. Jadi kata ganti nama diri hanya digunakan untuk perkara-perkara lain, untuk manusia dan perkara lain lagi. Ya, jadi nak tukar macam mana? Macam mana nak tukar? Ia pun masih lagi kata ganti diri. Ianya. Ianya pun salah. Kita ulang balik perkataan itu. Ataupun kita rangkumkan ayat ini. Kita tak mau guna, elak daripada menggunakan perkataan kata ganti diri ni. Jadi macam mana nak buat? Ayat ini telah pun ditukar, digabungkan menjadi satu. Supaya kita elak guna perkataan mereka. Kucing-kucing itu sangat lembut bulunya dan berwarna menarik. Kita tak guna kata ganti diri dalam ayat ini.
baru ayat ini betul. Ya? Jadi antara cara untuk membetulkan ayat ialah tidak memasukkan kata ganti diri. Okey. Contoh yang keenam. Tadi ada pelajar sebut ia tadi kan. Burung murai kesayangan saya kehausan. Dahaga sangat. Ia perlu diberi minum segera. Salah tak ayat ni? Salah. Salah lah. Sebab ia ni tak boleh digunakan untuk binatang. Burung murai ni binatang. Jadi tak bolehlah guna kata ganti diri untuk menerangkan binatang. Macam mana nak buat? Tadi macam mana ayat tadi dibetulkan? Contoh yang kelima macam mana ayat itu dibetulkan? Dia tak guna kata ganti nama diri. Dia elak untuk menggunakan kata ganti nama diri, digugurkan. Tapi dengan syarat cantum dua ayat ini. Macam mana nak cantum dua ayat ini? Burung murai kesayangan saya kehausan. Dia kehausan dan perlu diberi minum segera. Ya, jawapan yang tepat. Kita gugurkan ia, kita cantumkan. Burung murai kesayangan saya kehausan, tambah kata hubung dan perlu, terus gugurkan perkataan ia, dan perlu diberi minum segera. Baru ayat ini jadi betul. Jadi formula yang boleh anda pakai untuk elak daripada menggunakan kata ganti diri yang salah ialah gabungkan ayat itu. Ya? Gabungkan ayat itu. Ada lagi contoh yang ketujuh. Okey. Almari itu telah reput dimakan anai-anai dan ia dibiarkan begitu sahaja di tempat longgokan sampah. Almari itu binatang tak? Almari itu binatang ke? Tadi tak. Okey, sekarang ia ni digunakan untuk almari pula. Dan almari ni bukan binatang. Boleh tak boleh ia digunakan? Boleh tak ia digunakan? Kita tak boleh buat tekaan saja. Boleh tak boleh digunakan? Tadi kalau mewakili binatang, salah lah. Ini benda. Benda boleh tak kita gantikan dengan kata ganti diri? Boleh tak boleh? Boleh. Dia punya boleh tu macam 50-50 je. Kena yakin. Macam tu. Boleh. Jadi ayat ini betul. Ayat ini betul. Kata ganti nama diri boleh digunakan untuk menerangkan hal-hal tertentu macam benda lah. Macam almari. Ya. Yang ni pula. Ini bukan benda. Bukan benda. Kejadian. Betul. Kejadian vandalisme kian menjadi-jadi dan ia semakin sukar dibendung. Ia ni menggantikan tentang satu kejadian. Satu kata nama abstrak kata nama abstrak. Kejadian, satu konsep lah, satu situasi. Boleh guna tak? Boleh. Ya, betul. Boleh digunakan. Yang tak boleh hanya untuk binatang. Okey, contoh yang ke-8. Penagih dadah dalam kalangan pelajar perlu dibanteras segera kerana bimbang ianya semakin menular. Ada perkataan ianya. Macam mana? Ianya. Boleh tak boleh? Ianya. Tak boleh. Salah. Tak boleh. Kenapa salah? Sebab ianya. Kenapa salah? Ianya. Salah? Ya. Kenapa salah? Ada siapa berani jawab? Okey, tak apa, cikgu bagi jawapan hari ni untuk awak. Ia satu.
Nya satu lagi kata ganti diri. Gabungan dua kata ganti diri. Ianya tidak wujud. Perkataan ianya kalau awak rujuk dalam kamus tidak ada perkataan ianya. Ini sebenarnya ada dua perkataan di sini. Ia dan nya. Tiba-tiba kita gabungkan menjadi satu. Tidak ada perkataan ianya. Jangan sesekali guna perkataan ianya. Ianya salah dari segi tata bahasa. Jadi nak buat macam mana? Iya. Kita gugurkan sahaja. Kita gugurkan sahaja. Penagihan dadah dalam kalangan pelajar perlu dibanteras segera. Kita tukar. Kerana bimbang, gugurkan saja. Ianya. Terus semakin menular. Ayat ini baru betul. Ya. Ada contoh lagi? dengan kerana. Tak ada. Contoh sudah habis. Sekarang kerana dah ada di sini. Kerana dah ada di sini, cuma kita gugurkan perkataan ianya. Kita buang saja. Ya, kita tak guna perkataan ianya. Ada soalan tak sebelum anda buat latihan? Dibanteras tu apa cikgu? Yang mana? Apa maksud dibanteras? Dibanteras. Dibanteras ni maksudnya kita perlu ambil tindakan untuk mengatasi masalah itu. Banteras, kita cuba menyelesaikan orang kata perkara yang negatif ini. Dibanteras. Maksudnya kita ambil langkah-langkah yang positif untuk mengelakkan situasi ini berterusan, iaitu penagihan dadah. Okey, ada perkataan lain lagi yang awak tak faham? Tak ada. Tak ada kan? Okey, kalau tak ada, keluarkan buku. Anda akan buat latihan. Kita buat latihan bersama-sama. Cikgu, kalau ada muka surat macam setengah guna, boleh guna yang setengah lagi tak? Boleh. Buat garisan saja. Mula dengan yang barulah. Okey, untuk buat latihan ini format cara nak tulis dalam buku awak. Mula-mula tulis hari. Jadi hari ni hari apa? Hari Rabu. Tulis hari Rabu. Lepas tu tarikh hari ni di sebelah kanan. 24 hari bulan 2, 2020-21. Kemudian selang sebaris awak tulis tata bahasa. Kemudian tulis latihan kata ganti nama diri. Okey, lepas tu anda selang sebaris tulis nombor 1. Ni saya bagi contoh dululah. Anda tulis perkataan baginda. Dalam ayat sekejap lagi, perkataan baginda ini perkataan yang salah. Kata ganti diri ketiga yang salah. Anda buat anak panah dan inilah jawapan yang anda perlu tulis di ruang ini. Selepas anak panah ni, anda tulis jawapan yang betul. Anda akan cari perkataan lain yang lebih sesuai untuk menggantikan perkataan baginda ini. Faham tak? Faham tak? Boleh lah. Okey. Ini format dulu. Sekejap lagi baru anda cari jawapan. Okey. Kena tulis macam tu. 1. Dah cikgu. Dah? Ada yang belum. Ada yang belum? Kita tunggu pelajar yang belum siap salin bahagian permulaan dulu. Hari, tarikh, tulis tata bahasa, latihan kata ganti nama diri. Cikgu, jawapan kena tulis cikgu. Sekejap lagi jawapan tulis. Tulis macam ni lah. Jangan tulis lagi. Sebab soalan nombor 1 tu saya tak bagi lagi soalan.
Tapi tulis baginda tu boleh tulis lah. Baik cikgu. Okey. Okey, ada siapa-siapa yang belum siap lagi? Siap dah. Siap dah Itu cikgu. buku kecil kan cikgu? Ya, buku kecil. Okey, siap dah semua? Dah. Okey, kalau sudah, kita beralih kepada soalan. Okey, ini soalannya. Tadi baginda dah tulis kan? Baginda ni salah ni, bukan baginda ni. Baginda dijadualkan berangkat ke London esok untuk menghadiri persidangan itu. Sembah Perdana Menteri kepada Sultan Azlan Shah. Sekarang ini, Perdana Menteri sedang bercakap dengan siapa? Dengan Sultan. Jadi dia kena gantikan perkataan apa bila dia bercakap dengan seorang sultan? Dia akan sebut sultan ini sebagai apa? Tuanku. Jadi kalau awak rasa itu jawapan dia, selepas anak panah, anda akan tulis apa? Kalau awak rasa itu jawapannya, selepas anak panah ni, anda akan tulis apa? Tuanku lah. Kena huruf besar lah sebab awal ayat, jadi awak tulis tuanku macam tu. Cikgu, Nampak tak? soalan tu kita tak perlu salin kan? Ayat tak biasa salin. Kita nak cepat, tulis jawapan saja. Okey. Jadi kalau awak nak ulang kaji, awak rujuk je kat YouTube. Untuk mendapatkan maklumat secara keseluruhan, bolehlah anda ulang kaji menggunakan YouTube. Okey, dah dapat dah? Dah. Soalan yang pertama. Okey, baik. Sekarang ini kita akan lihat soalan yang kedua. Ini yang kedua. Encik Tahir berterima kasih kepada pekerja dia, Encik Osman, kerana banyak memberi bantuan. Encik Tahir ni berterima kasih kepada siapa? Kepada Encik Osman. Encik Osman ni banyak membantu Encik Tahir. Sesuaikah digunakan kepada perkataan dia untuk menukarkan nama Encik Tahir ni? Tak. Jadi kalau tak sesuai, kata ganti diri yang ketiga yang mana yang sesuai untuk menggantikan nama Encik Tahir. Seorang yang berjawatan, seorang yang banyak pengalaman, seorang yang dihormati. Dia ni tak sesuai lah. Jadi nak guna perkataan apa? Beliau. Okey, itu jawapan awak kan? Kalau rasa itu betul, buat anak panah, tulis dia, buat anak panah, tulis jawapan yang betul. Faham kan? Okey. Tadi, sekarang ni, awak tulis dia lah. Dia, buat anak panah macam ni dan tulis jawapan yang baru. Macam ni lah. Okey, buat anak panah. Lepas buat anak panah, tulislah jawapannya apa. Tulis jawapan yang awak dah dapat tadi di tempat ni. Okey. Dapat? Okey, tulis jawapan di sini. Okey, baik. Kita lihat lagi soalan seterusnya nombor 3. Rahman agak terkilan dengan perkara yang berlaku kerana ianya boleh menjejaskan hubungan yang terjalin sekian lama. Apa yang salah? Ianya. Ianya wujud tak dalam kamus? Tak. Tak wujud dalam kamus. Jadi ianya ialah perkataan yang salah.
Tadi tulis ianya. Buat Iyanya. nak ganti dengan perkataan apa? Ianya ni. Iya. 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 Okey, ada orang bagi cadangan jawapan. Awak boleh terima kalau awak rasa jawapan itu betul. Okey. Sekarang nombor 4. Nama tanggal orang gaji. Okey, ini Halimah ni. Halimah berkata kepada orang gaji dia. Apa yang dia kata? Sudah lama anda berjanji dengan saya untuk membuang sampah ini. Sesuai ke dia sebut perkataan anda untuk orang gaji dia? Tak sesuai. Kalau tak sesuai nak ganti dengan apa? Kamu. Tak. Sama. Yang kita belajar tadi kan, kategori yang ketiga. Kamu? Okey, kalau rasa kamu, tulis kamu. Okey, dah siap? Nombor 4. Dah. Okey, kita beralih kepada soalan Dah. 5. Okey, engkau ini betul-betul degilah, kata Cikgu Adnan kerana hilang sabar dengan para pelajarnya. Antara clue ayat ini untuk kita dapat jawapan yang betul ialah perkataan para pelajarnya. Para pelajar ini berapa orang? Banyak. Kenapa digunakan perkataan para? Banyaklah, banyak orang kan. Bila banyak orang, ayat ini guna perkataan engkau. Engkau ni seorang ke banyak orang? Seorang. Seorang saja. Kalau seorang, sesuailah kita guna engkau. Jadi nak ganti, kata ganti diri yang kedua apa yang lebih sesuai untuk mewakili para pelajar? Anda. Okey, anda boleh, ada yang kata kalian, ada yang kata anda. Dua pilihan jawapan. Yang mana yang lebih tepat? Anda atau kalian? Kalian. Okey, anda pilih dan tulis jawapan yang tepat untuk Kalian. nombor 5. Okey, sekarang nombor 6. Mereka. Bila tarikh mereka-mereka itu akan dibawa ke tempat pelancongan belum dapat dipastikan lagi. Perkataan mana yang salah? Mereka. Ya, mereka. Bolehkah digandakan perkataan mereka-mereka? Mereka. Okey, jadi tulis jawapan yang betul. Macam mana dengan perkataan mereka-mereka? Tak boleh. Mereka. Okey, tadi anda tulis jawapan yang tepat. Sekarang nombor 7. Rita dan Azira bersekolah di sekolah yang sama. Dia sentiasa ke sekolah bersama-sama. Salah. Dia ni siapa Salah. pergi Dia sekolah ke sama-sama sekolah. ni? Rita dan Azira. Berapa orang ni? Berapa orang ni? Dua orang. 2 orang. Jadi sesuai tak kita guna dia untuk 2 orang ini? 2 orang yang selalu pergi sekolah bersama-sama. Salah. Nak ganti apa? Nak Mereka. ganti kata diri yang bagaimana? Tak boleh. Okey, tulis jawapan yang tepat.
Mereka. Okey. Mereka. Okey. Sekarang nombor 8. Kerana ialah kami didenda seluruh kelas. Kata Rajini. Ialah. Kerana ialah. Ialah tu salah tu. Bukan ialah tapi kena tukar ia tu menjadi apa? Dia. Dia. Okey, tulis yang betul. Dia. Apa kena tulis ialah? Dia saja. Kena dia ni lah ni bukan cantuman tapi lah ini ialah macam apa ni disebut sebagai akhiran, imbuhan akhiran. Dua perkataan yang tak sama, jadi boleh digabungkan. Kata ganti diri boleh digabung dengan akhiran yang lain seperti perkataan lah atau kah boleh digabungkan. Nombor 6 jawapan dia mereka. Okey, ini satu jawapan, cadangan jawapan daripada kawan nombor 9. Tengku Puteri Intan. Ini anak raja ni. Tengku Puteri Intan akan mengadakan lawatan ke rumah anak-anak yatim itu. Beliau dikatakan akan menyampaikan sumbangan derma. Siapa yang terlibat dalam ayat ni? Tengku Puteri Intan. Dia ni seorang puteri, anak raja. Bila anak raja, dalam ayat ini digunakan perkataan apa untuk menggantikan anak raja tu? Digunakan perkataan apa? Beliau. Sesuai ke beliau digunakan untuk Tengku Puteri Intan? Bahasa istana. Untuk kata ganti bagi bahasa istana, kita nak ganti perkataan apa? Tuan. Kalau tuanku, kita bercakap dengan dia. Kita bercakap dengan anak raja tu. Tapi ini ayat penyata. Ayat yang menerangkan. Jadi melibatkan kata ganti diri yang ketiga. Baginda. Okey, ada pelajar dia bagi cadangan jawapan. Kalau nak ikut, ikutlah. Kalau yakin dengan jawapan itu, Baginda. tulis. Ada 2 orang dah sebut perkataan yang sama. Okey. Dah tulis? Soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir. Perkataan sama. Masih lagi ianya. Kita sering juga dengar orang menggunakan perkataan ianya ni dalam pertuturan. Sebenarnya itu salah. Pesalah itu telah didakwa di mahkamah. Ianya dihukum penjara selama 10 tahun. Ianya ni ditujukan kepada pesalah tu. Jadi nak tukar perkataan kata ganti diri yang sesuai untuk pesalah. Orang yang negatif ni lah, negatif. Nak guna perkataan apa? Dia. Okey, tulis jawapan itu selepas anak panah. Apa dia jawapannya? Tak pasti. Dia kot. Ya. Dia. Cikgu wajib letak nya tu ke? Tak payah kan? Tak payah lah. Tak payah lagi lah. Sebab ianya ni perkataan yang salah. Dia. Kalau melibatkan kata nama seperti bajunya, bolehlah kita masukkan. Sebab 2 jenis perkataan yang tak sama. Satu kata nama, satu lagi kata ganti diri. Bajunya, kasutnya, bukunya, itu boleh. Boleh digabungkan. Dah tulis jawapan? Dah. Okey, sekejap lagi kita akan buat semakan dan anda akan beritahu saya markah secara personal untuk saya rekodkan markah anda. Okey, ini jawapannya.
Siapa betul? Saya. Okey, bagus. Saya. Nombor 1 dah betul. Baginda tukar kepada Kena tanda right ke cikgu? tak payah write lah, nanti bila masuk sekolah nanti saya akan write untuk awak. Okay. Saya. Okey. Nombor 2. Dia tu Tuan Ku. kepada Buat pembetulan ke cikgu? Nombor 2. Kalau salah. Kalau salah terus potong atau liquid ataupun awak pakai correction tape, tulis yang betul. Okay. Maksudnya anda segera membetulkan kesilapan anda supaya tak ulang lagi lah apabila menduduki peperiksaan. Jadi diletaknya dan diletak kepada perkataan pekerjanya. Nombor 3. Okey, betul. Siapa betul yang ni? Saya. Oh, betul, bagus. Saya. Tahniah. Ianya digantikan dengan perkataan ia. Okey, ia ni ditujukan kepada perkara yang berlaku. Nombor 4. Anda tukar Saya. kepada perkataan Betul. Kami. Ya. kamu lebih tepat. Kalau salah tak apalah. Betul kan. Tapi kalau bagi markah, anda kira salah lah bahagian ni. Okey, dah semak semua keempat-empat soalan ni? Kamu. Kamu yang betul. Nombor 5. Engkau ganti dengan perkataan kalian sebab melibatkan para pelajar. Menunjukkan jumlah yang besar. Jadi kita guna kalian. Cikgu Adnan ni dia guna perkataan kalian apabila bercakap dengan pelajar yang jumlahnya besar. Mereka. Ini tak boleh tulis langsung. Ini salah dari segi peraturan penulisan. Sebab mereka ini sudah majmuk ataupun disebut sebagai jamak, sudah lebih daripada satu. Tak payah nak ulang lagi. Terus kepada perkataan mereka. Nombor 7, dia digantikan dengan perkataan Mereka. kerana melibatkan dua orang. Okey, nombor 8. Ialah menjadi apa? Dia. Ialah. Ialah. Apa kalau tertulis dia lah tapi jawapan dia dikira? Tak apalah, atas dasar tolak ansur kira betul lah. Nombor 9. Beliau untuk Tengku Puteri Intan, betul ke? Salah. Tukar kepada Baginda. Tukar kepada baginda. Okey, dah semak dah nombor 9, 5 hingga 9. Dah. Okey, dan yang terakhir nombor 10. Ianya tak ada dalam kamus pun. Tukar kepada apa untuk pesalah? Ya. Dihukum 10 tahun. Ya. Dia sahaja. Macam ni saya nak tanya awak sebab saya jumpa awak hanya seminggu sekali sahaja. Kalau saya nak buat 2 kali seminggu boleh tak? Sebab sepatutnya anda juga kena tahu satu lagi peraturan tata bahasa yang melibatkan kata kata singkat, kata diri singkat. Tapi saya rasa macam saya takut awak tak boleh ikut selepas 1 jam, jadi saya tak buatlah, saya buat hanya satu tajuk. Kalau awak ikut tajuk seterusnya, saya buat di YouTube, anda rujuk di YouTube boleh tak? Boleh. Ini satu tajuk yang kita dengar macam mudah, kata-kata diri singkat, tapi ada peraturan tata bahasa yang pelajar-pelajar sering buat silap.
Sebab saya rasa macam sekali seminggu untuk jumpa anda tak banyak yang saya boleh bagilah. Tapi kalau anda rujuk di YouTube, saya rakam siap-siap. Anda rujuk di sana nanti, bolehlah. Boleh tak macam tu? Boleh ke? Saya rasa perlu sebab anda kena kuasai peraturan tata bahasa. Anda kena cekap sistem bahasa baru anda boleh dapat markah yang tinggi lah bila sampai waktu untuk pentaksiran. Saya akan cuba buat, saya akan masukkan dalam YouTube dan saya sangat galakkan anda merujuk di YouTube. Okay? Jadi pelajaran kita dah tamat hari ini, memakan masa lebih kurang 1 jam. Okay, 1 jam. Jadi seperti biasa, rakaman ini juga akan dimasukkan ke dalam YouTube. Jadi tunjukkan wajah pelajar-pelajar cemerlang hari ini. Arwin, Nur Fazana, yang diorang ni yang sangat setia. Seperti biasa, Naili, Irdina sangat setia. Nang Alia sangat setia. Tunjuk lagi wajah. Pirus yang sangat setia juga. Christina. Adik selalu tunjuk dahi dia dulu kat kita. Sofia bagus. Sofia, okey. Sofia manis orangnya. Okey, lagi, mana lagi? Okey, ini untuk YouTube. Ini untuk YouTube. Lagi mana? Nazatul Aisyah, Christina, Christina manis. Dia pamerkan gigi dia yang putih tu. Pirus, okey bagus Pirus. Profesor Pirus bercermin mata. Okey. Lagi. Nazatul Aisyah, Nurul Ain Natasha. Ni 22 orang ni dekat sini lagi. Kita tengok siapa 22 orang ni. Okey. 20 orang ni ramai ni. Levinia Liv, Aziz mana? Ni ramai ni. Najwa. Okey, ramai 22 orang. Okey, setakat ni saja perjumpaan Google Meet kita. Latihan tak ada sebab awak dapat latihan secara terus. Cuma adik baru angkat tangan dia good baru nampak mata dia sikit. Rambut dia yang smart tu. Okey, apa ni? Nanti awak tengoklah dekat YouTube, saya nak bagi satu tajuk lain. Iaitu tajuknya ialah kata ganti nama cikgu diri ada kena buat singkat. kerja sekolah apa-apa ke? Cikgu kena buat kerja Saya rasa sekolah saya nak apa-apa bagi ke? tak ada dah sebab awak akan buat nanti tulis kehadiran dan personalkan markah awak pada saya untuk saya record. Cikgu, Ya? Ya. kan kita kena rujuk YouTube. Apa kita kena buat latihan dalam YouTube tu sekali ke? Saya rasa saya nak bagi latihan lah. Sebab kalau awak mendengar, menonton saja, tak garanti awak benar-benar faham. Kalau dah buat latihan, baru awak akan lebih faham. Okey, jumpa dalam lagi YouTube lah, di cikgu. YouTube. Nanti saya akan bagi link nanti. Saya akan buat dulu dia punya PowerPoint. Siap, nanti saya beritahu awak dan awak tengok kat sana. Boleh semua? Okay. Bye. Okey, bye-bye semua. Jumpa lagi. Okey, bye-bye. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama.